E4 session. Our session will start shortly. Dear presenters, the share screen function is enabled for you to share slides. However, if you need any assistance sharing your slides, please send your slides to us. So next we will move to our moderator, Dr. Nazira Hassan. Thank you, Sarah. So I guess that we can start now, right? Because it seems to me that all the presenters are in here, but along the way, we will allow participants to joining us later. So maybe they are still looking for the room and it should be fine. So anyway, good morning to everyone, esteemed colleagues, scholars, and presenters, as well as participants. So I am in the honor to be given this opportunity. So I'm Nazira Hassan. Please feel free to call me Gigi. I'm in the honor to be given this opportunity to moderate this session. And as mentioned earlier by Professor Madya Dr. Wanamiza, so each presenter, you have 15 minutes to do the presentations. And we will be having a Q&A session, but after the last presentation. So meaning that all the presenters need to present first, and then I encourage all the audience to jot down the questions so that I can have the collective of questions at the end of the presentation. So sounds good to all presenters? Are you all okay with that? You all okay, presenters? I guess that we do have 3 presenters in Dr. here. Nazira. Yeah. Okay, thank you, Dr. Subi. Okay, great. Yeah, okay. Are you guys nervous somehow? Not really, right? Okay, so as I mentioned earlier, it should be like 4 presenters, but I guess that one of the presenters, we were not able to contact her. So wish her in a good condition somehow. Okay, so you got the table, right? The timetable. So we should start in order. And I also, so just that we are taking the nomination for the Best Presenter Award. So try to do your best to do the presentations, it includes the creativity, I don't know, the fluency, whatever it is. So try your best to present your paper. Okay, so without further ado, so I guess that's all right, we can start, right? So yeah, we follow the order. So without further ado, let me welcome Dr. Nurhayati. Okay, Dr. Nurhayati Abdul Manaf from Institute of Tropical Biodiversity and Sustainable Development, University Malaysia Terengganu, somewhere in the East Coast, which is, I guess, that the most gorgeous place in Malaysia. So welcome, Doctor. Please, the floor is yours. Okay, thank you, Dr. Nazira or Dr. Gigi. Okay, first of all, so my name is Nurhayati Abdul Manaf. So I'm from Institute of Tropical Biodiversity and Sustainable Development, University Malaysia Terengganu. Okay, so today I would like to present. Wait a minute. Okay, I would like to present engagement of indigenous community in training and skills development program. Okay, so a case study of orang asli Sungai Berua, Hulu Terengganu. Okay. Okay, so for the contents, first for the introduction, then we go to methodology, and then for the finding, result and discussion, and also the conclusion. Okay, so for the result and discussion, we will discuss about the demographic profile, skills and training program, the participation status, and also the factors of participation. Okay, so first, okay, so for the introduction, okay, we have actually for the orang asli Terengganu, okay, so we have in Kampung Sungai Berua, we have Semok Beri. The suku kaum Semok Beri, so in Senoi. Okay, so the majority of the orang asli in Terengganu was the Semok Beri, and also we also have the Batak tribe on the negeri tu, but the majority is Semok Beri. Okay, so this is the physical, ciri-ciri physical subethnic and so on. So for the introduction,
Okay, so numerous development projects have been planned and implemented by the government, such as upgrading various facilities in schools to improve the standard of education and well-being, especially among the indigenous community to compete with others. Okay, so kita tahu yang orang asli ni banyak ketinggalan lah dari segi keciciran pendidikan lah. Okay, so there are very many development projects that we have planned and also we implement. Okay, the agencies implemented to them for improve the standard of education and also the well-being. So the training and human resource development are also very important in improving the community's quality of life. Okay, so several policies have been enacted and the government has provided allocation funds to develop the well-being of the Orang Asli community. So to resolve the problem, Malaysian government, especially JAKWA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, has implemented the 3 types of development program to the community. So namely the Structured Placement Program, PPT, Economic Development Program, PPE, and also Social Development Program, PPS. Okay, so today we focus on Social Development Program. Okay, so for the introduction, okay, so we focus on social development program. There are training and skills development program. So the objective are first to increase the individual income and help the indigenous community to be employed or open their own business. And second, to improve the community skills such as automotive, sewing, agriculture, handicraft, and others. Okay, because we know that the Orang Asli is very ketinggalan dalam pendidikan. So we have to help them to improve their well-being through the training and skills development program. Okay, so for the methodology, so I use the method, the qualitative method. Okay, so the approach is a case study. Okay, because we only focuses on the Sungai Berua village in Hulu, Terengganu. Okay, why we choose the Sungai Berua? Because the Orang Asli village has sufficient social development facilities there. So they have housing facilities, primary schools, the surau, community clinic, community hall, and also the Sungai Berua village having agency staff 24 hours looking for them and working in the village all the time. And also most programs are implemented in this village because this village has quite a large population compared to the other Orang Asli village in Terengganu. So that the Sungai Berua have the large population, then the Orang Asli in Sungai Sayak Besut and also Orang Asli in Sungai Pergam Kemaman. So we use the primary data and also secondary data to support our finding. So the primary data, we observe the Orang Asli activities, okay, the skills program, and also we interview them. And the second data, we got a document analysis for the JAKWA document and the reports. Okay, so this is the results and discussion. Okay, so apa ni, boleh tengok gambar-gambar ni. Yang ni yang kita buat program lah bersama dengan orang asli, Indigenous Community in Sungai Berua. Okay, ni gambar terbaru di mana kami juga sendiri di Institute kami jalankan the Jungle School Program. Okay, ni Indigenous Community untuk informal education for them. Okay, so masyarakat orang asli adalah salah satunya masyarakat pribumi in Semenanjung Malaysia. Okay, dia ada adat resam, dia ada culture dia tersendiri. Dan Sungai Berua ni, di kampung Sungai Berua ni, we have the Semak Beri tribe. Okay, majority of Semak Beri tribe and also the Batak. Okay, so the total of the community is 334 people. Okay, 172 male and also 162 women. Okay, so in Semak Beri, the apa ni, kegiatan utama dia adalah apa ni, forest lah, forest resources. Okay, dia menangkap ikan, ada hidupan air. Dan juga aktiviti pertanian tradisional lah, okay? Dan memungut hasil hutan seperti gaharu, buluh, rotan dan juga menjalankan kraft tangan berasaskan buluh. Okay, so ni aktiviti sampingan yang kita lakukan lah kepada orang asli untuk membantu ekosistem alam semula jadi. Okay. Okay, so for the finding, okay, demographic profile. So education level for the Orang Asli. Okay, so this is the data from 2017. Okay, so but now the Orang Asli, so we can, okay, so the 58 and 7%.
So more than 50% right, the orang asli dengan level is just in primary school in Sungai Buloh, because we know that in Sungai Buloh we have the school for the orang asli, sekolah kebangsaan Sungai Buloh. So 58.7% yang hadir ke sekolah, namun untuk masa sekarang 2023 hanya 4 orang sahaja yang ke sekolah menengah for the secondary schools. Okay, then type of employment of the orang asli Sungai Buloh, okay, majority mereka collect forest product seperti yang dikatakan tadi lah, maksudnya dia masih lagi kita kata berada di dalam hutan walaupun kita ada perumahan yang disediakan kepada mereka. Okey, sebab mereka masih lagi collect forest product seperti gaharu, rotan, ada herba-herba dan sebagainya. Okey, so the total monthly income of the orang asli Sungai Buloh dalam ni tahun 2017 data, okey, kita punya majoriti adalah hanya 400 hingga 600 sebulan. Okey. Okey, yang ni data terbaru. Okey, saya ambil daripada KPLB, data 2021 daripada Kementerian Penanaman Bandar. So ni adalah peratus keciciran murid orang asli sekolah rendah di Malaysia. Maksudnya di Malaysia memang masih lagi berlaku keciciran dalam kalangan orang asli. Kalau tengok data semakin yang ni semakin meningkat dan menurun sedikit lah. Okay. Dan juga mereka ni memang kebanyakannya hanyalah berada di sekolah rendah sahaja. Untuk ke sekolah menengah, peratus keciciran semakin meningkat. Okay. Sorry. Okay, so for the skills and training program, okay, yang ni daripada Social Development Program PPS daripada data Jakwa. Okay, so mereka melaksanakan 3 projects, okay, or activities for them. First is skills and career training program, second entrepreneur projects, and third is income generation program 3P. Ini khas untuk findings for the orang asli Sungai Buloh only. Okay, so for the PLKK, okay, so PLKK provided financial and management assistance to enable the orang asli community to attend short, medium and long-term training courses, okay, including MLVK basic skills, okay, Malaysian SKM 1 and SKM 2 skill certificate. Okay, yang ni sijil kemahiran MARA. Maksudnya kita bagi, Jakwa bagi, kita kata bantuan lah dari bentuk pengurusan dan juga kewangan kepada komuniti orang asli untuk terlibat dalam sijil kemahiran mereka. Okay, sebab kita tahu tadi kan peratus keciciran meningkat, so cara yang agensi boleh bantu adalah melalui skills and training program. Okay, walau bagaimanapun orang asli tetap perlu terlibat dengan pembelajaran lah dalam SKM ni. So it aims to improve their skills lah to specific target groups which can help them get a job or manage a service business that can generate income and improve their well-being. Okay, so second, kita ada juga menyediakan projek usahawan, entrepreneur projects. Okay, contohnya Seamless Bee Honey, Pineapple and Herbs. Okay, juga sewing shops, okay, grocery stores and entrepreneurship courses. Okay, then yang ketiga adalah income generation programs 3P. Okay, ini kita laksanakan banana plantation projects by providing seed and fertilizer dan juga watermelon funds. Okay. So saya ceritakan sedikit. Okay, for the skills and training program, yang pertama tadi PLKK, the short name, okay, khusus latihan jangka pendek, sederhana dan juga jangka panjang, di mana kita Jakwa menyediakan kursus ni dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan juga setahun. Okay, di mana latihan kemahiran ni dalam bentuk contohnya kursus-kursus jahitan, penyediaan makanan, masakan, mekanik, dandanan, kecantikan dan juga turis inilah pemandu pelancong. Okey, dan dalam PLKK ni maknanya Jakwa bukan sahaja bertindak bersendirian tapi dia juga mendapat kerjasama daripada pusat latihan lah, contohnya daripada Kemas, IKBN, Giat Mara, NGO dan juga swasta, agensi swasta. Okey, untuk di kampung Sungai Buloh, okay, Jakwa telah mengadakan ataupun kita kata orang asli di sana telah melibatkan diri dalam kursus jahitan, kulineri, salon,
kreatif dan juga kraft tangan lah. Okey, untuk entrepreneur project kita ada 2 jenis bantuan yang telah diberikan, iaitu sama ada berbentuk barang ataupun peralatan dan juga transfer knowledge for them. Okey, so untuk di kampung orang asli Sungai Buloh kita ada bagi kedai runcit kepada mereka lah. Okey, so untuk 3P program di kampung orang asli Sungai Buloh kita ada buat tanaman pisang, ubi keledek dan juga tembikar secara berkelompok. Okey, so ni kita boleh lihat kepada participation status, so macam mana daripada program-program yang kita berikan tadi, macam mana penyertaan mereka kepada program tu. Okey, untuk PRKK, okey, the success of this program has been hindered by the community's reluctance to leave their village for training purpose. Okay, seorang asli face financial constraint that prevent them from fully committing to this training program. Okay, macam kita tahu tadi PRKK adalah untuk sisi kemahiran di mana mereka akan dihantar biasanya ke Kuala Lumpur untuk bekerja lah. Contohnya kita ada partisipan daripada orang asli yang ke sana sepatutnya 6 bulan tapi sebulan dah pulang semula ke kampung halaman mereka disebabkan mereka ni biasanya payah untuk berjauhan dengan their family. Okay, so antara sebab kenapa projek tersebut tidak dapat dijalankan dengan baiklah kepada mereka. Okay, dan juga mereka ada financial constraint dan juga salary skills training, the participation rate remain low, they tend to return to their village after a short period of employment. Setelah yang kedua adalah entrepreneurial projects. Okay, yang ni kita ada insufficient response daripada mereka di mana level of participation has been limited. Okay, so contohnya macam di kampus Sungai Buloh kita ada JAKWA ada menyediakan grocery stores, okay, kedai runcit pada mereka, tapi kedai runcit tersebut has not been utilised as planned and have been subsequently closed. Okay, so sekarang dah tutup dah kedai runcit tu. Okay, belum sempat buka dah tutup. Okay, so yang ketiga adalah income generation programs. Okay, so yang ni kita ada buat penanaman pisang tadi kan. Yang ni manage to generate sales revenue lah. Okay, yang ni berjaya lah. So seterusnya factors of participation. Okay, why kita kata kenapa perkara-perkara itu berlaku? Apa faktor-faktor yang menyebabkan penyertaan mereka sebegitu? Okay, yang pertama yang kita tekankan tadi lah. Yang pertama adalah limited educational background. Okay, yang kita tahu most di orang asli only attend primary schools. Okay, so this lack of education limits their ability to access higher paying job opportunities and makes it challenges for them to engage effectively in skills development program. Yang kedua adalah reluctant to leave village. Okay, so many orang asli individuals are hesitant to leave their village for training purposes. Okay, sebab kita tahu kebanyakan training adalah biasanya 6 bulan sehingga setahun. Okay, so this reluctance poses a significant challenge in providing comprehensive and effective skills development as it restricts their participation in off-site training programs. Okay, seperti kita tahu dekat orang asli Sungai Buloh di Hulu Terengganu, so dia nak berpindah sebentar ke Kuala Lumpur pun dah ada satu permasalahan lah. Okay, lagilah untuk stay lama di sana. Dan yang ketiga adalah financial constraints, okay, di mana komuniti orang asli ni face juga financial difficulties lah. Sebab kita tahu tadi di mana orang asli rata-ratanya pendapatan mereka masih lagi rendah, okay, di mana mereka perlu menanggung kalau untuk ke skills and development program ni ada transportation expenses, ada cost fees dan sebagainya. So yang keempat adalah insufficient experience, okay, mereka ni lack prior experience or exposure to vocational training and skills development opportunities. Okay, maksudnya mereka tidak ada skill-skill sebegitu dan mereka kurang pengalaman dan expose tentang vocational training tadi. Okay, dan last adalah lack of ongoing support. Okay, di mana the success and sustainability of training and skills development program depends on continuous support. Okay, katalah tadi kita kata JAKWA menyediakan untuk orang asli ni kemahiran untuk mereka buat dandan salon kan, maksudnya dia ada kemahiran tu pergi Kuala Lumpur untuk bekerja sementara kan. Tapi kita kata lack of ongoing support ni sampai ke situ saja. Maksudnya seterusnya langkah pertama apa yang peserta tu perlu lakukan kan untuk sustain dia business tadi. Okay.
So for the conclusion, okay, the participation of the Orang Asli community in social development programs, particularly in training and skills development, okay, plays a crucial role in their well-being and economic empowerment. However, the result of this study indicate that there are several challenges and barriers to achieving successful outcomes. Okay, saya percaya yang orang asli ni dia lain-lain kan, dia different right, different way kan. Okey, tapi untuk orang asli Sungai Berua, untuk suku kaum Semak Badri ni sangat kita kata reluctant sedikit untuk berubah. Okey, pertama macam dia punya bahasa, mereka masih lagi mengekalkan bahasa mereka dalam perbualan mereka lah. Okey, dan education level di sana masih lagi low, okay, with most individuals only attending primary schools. Okay, seperti yang saya kata tadi, untuk tahun ni saja hanya 4 orang sahaja yang ke sekolah menengah. Okay, walaupun ramai yang berdaftar, tapi hanya 4 orang sahaja yang bersekolah lah, yang pergi sekolah hari-hari. Okay, so this limited educational background often hinders their ability to access higher paying job opportunities. Okay, so as a result, the majority of the community relies on collecting forest product as their primary source of income. Okay, so the skills and training programs implemented by the government, okay, such as skills and career training program, the RKK aims to address this issue by providing vocational training and skills development opportunities. However, the participation rate in this program is relatively low due to various factors. So many Orang Asli individuals are reluctant to leave their village for training, which poses challenges in providing comprehensive and effective skills development. So entrepreneurial projects also have been introduced to empower the Orang Asli community. However, this initiative have faced limited response and success. So the lack of participation and accessibility in this project can be attributed to financial constraint, insufficient experience, and lack of the ongoing support. So to overcome these challenges, okay, it is essential to address the specific needs and concerns of the Orang Asli community. So tailored approach that considered their cultural, social, and economic context should be implemented. Okay, so overall the finding of this study highlight the importance of continuous support, resources, and holistic approaches in improving the well-being and livelihood of the Orang Asli community. So by addressing the barriers to participation and tailoring programs to their specific needs, we can strive towards a more inclusive and equitable society for all Malaysians. Okay, so there is a wise saying, okay, if you want 1 year of prosperity, so you can grow grain. If you want 10 years of prosperity, grow trees. If you want 100 years of prosperity, grow people. So transforming mindset help us to grow those positive and creative people. Okay, so that's all from me. Okay, so if you need further information, you can contact me. So this is my email and also my contact number. Thank you. Thank you, Dr. Nurhayati. Thank you. I guess that it was a very wise conclusion somehow. So we grow people. I know that when we discuss about topic about sub-ethnics as well as indigenous, it's a similar thing, right? Indigenous individuals. We know that in Malaysia, there are many people still underprivileged due to financial constraints and accessibility, motivation somehow. So it's a very interesting project and topic. So I would like to remind everyone, the audience, if you have any questions, further questions, because at the end of the presentation, we will be having a Q&A sessions. So you jot down first and then we ask the questions later. Okay, so since Dr. Hayati already exceeded 5 minutes, right? So it's okay. I guess that we can straight away proceed to the second presenter. So let me introduce the name only. Okay, so let me welcome, I don't know, so Dr. Nurfatihah ke? Are you Nurfatihah Othman? Yes, saya. Yes, okay, Dr. Nurfatihah, yeah. Okay, so Dr. Nurfatihah and Dr. Nurfatihah from University Malaysia Terengganu as well. But you provide your title in Bahasa. So I guess that if you can try to, do we have any international participants in here? So it would be nice if you can, translate a bit, but it's fine if we don't have any. Yeah, you can just proceed. Thank you, doctor. The floor is yours. Okay. We don't have. Sorry, let me double check. Okey, terima kasih kepada pengerusi sesi Dr. Gigi. Yang saya hormati rakan-rakan pembentang dan audiens sekalian.
Assalamualaikum dan salam sejahtera and very good morning to all. Sorry sebab dekat belakang office saya ni mungkin ada orang sedang potong rumput, jadi dia mungkin bising sikit lah. So hari ni saya akan kongsikan dapatan kajian mengenai kajian berkaitan dengan pengusaha laut dalam sebagai pemilik pengurus dengan peranan sebagai pemodal. Okey, latar belakang kajian. Sebelum kita, wait saya guna ni lah, mungkin boleh kurangkan sikit gangguan. Feel free as long as you comfortable, okay? But Boleh mention, dengar, boleh dengar suara saya Yeah, we tak? can hear you. Boleh. Okay. Okay. Sorry for gangguan. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu kenal dulu siapakah pengusaha laut dalam. So, menurut Jabatan Perikanan Malaysia, pengusaha laut dalam ni adalah pemilik kepada vessel komersial, yang mana vessel komersial ni adalah vessel di zon C, zon C2 dan zon C3. Dan mereka ini lebih beroperasi lama di lautan dan memiliki muatan yang lebih besar lah untuk isi dia orang punya hasil tangkapan. Jadi yang memiliki vessel komersial ni adalah warga negara kita, tetapi pekerja mereka iaitu nelayan mereka adalah mungkin warga tempatan dan mungkin juga warga asing. Okey. Apa yang mereka sekarang lakukan adalah mereka ini telah berubah dari satu tahap tradisional kepada tahap yang lebih moden. Yang dahulu mereka ni adalah nelayan kecil, sekarang mereka telah berubah kepada vessel laut dalam lah. So mereka sekarang telah menjadi pengusaha ataupun usahawan yang mana mereka sekarang telah ada organisasi ataupun telah menjalankan urus niaga. Mereka juga adalah seorang yang ada inovasi, suka mengambil peluang. Dan menurut Thomas 2022 dia kata usahawan ni percaya bahawa untuk memperbaiki keadaan hidup mereka ini, mereka perlu menjalani kehidupan itu mengikut syarat mereka sendiri. Yang mana mereka percaya bahawa mereka ini berkeupayaan untuk belajar, berkeupayaan untuk berkembang dan berkeupayaan untuk menyesuaikan diri mereka mengikut syarat mereka sendiri ataupun mengikut kaedah mereka sendiri. Okey, berkaitan dengan keusahawanan dan pengusaha laut dalam, seperti yang Murti dan Ninan, usahawan nelayan adalah orang yang membangunkan idea dan mengambil risiko bagi menubuhkan sesebuah perusahaan bagi menghasilkan produk ataupun perkhidmatan untuk memenuhi pelanggan dalam sektor perikanan, yang mana pembangunan keusahawanan ni adalah bagi membantu usahawan nelayan ni bagi membangun, mengatur, mengurus perusahaan mereka. Jadi penglibatan dalam keusahawanan ni adalah satu insentif kepada nelayan yang mempunyai keinginan untuk berubah, yang mana mereka ni sanggup berkorban, sanggup bekerja keras, sanggup mengambil risiko, menjadi seorang yang kreatif bagi mengubah hidup mereka ni. Justru dalam konteks kajian ni nak melihat pengusaha laut dalam yang berjaya menjadi seorang nelayan dan dibuktikan dapat menjadi seorang pemodal dan pemilik pengurus kepada organisasi perikanan yang dimiliki ni. Jadi perubahan ni menjadikan industri perikanan laut dalam ni lebih maju dan berdaya saing lah dalam memastikan keterjaminan sumber protein di Malaysia. Okey, kajian menggunakan metodologi kuantitatif, yang mana kajian dilakukan di negeri Kelantan
dengan mengambil keseluruhan populasi, iaitu populasi ketika itu pada tahun 2021 adalah 58, tetapi sampel yang diperolehi hanyalah 42 orang disebabkan beberapa justifikasi, misalnya ada responden yang telah meninggal dunia, ada responden yang telah bankrupt, ada responden yang tak mampu untuk meneruskan lagi aktiviti perikanan laut dalam disebabkan oleh kekurangan modal, dan ada setengah responden tu telah menjual aset disebabkan COVID yang melanda 2 tahun kebelakangan ni. Okey, seterusnya kaedah pengumpulan data melibatkan pertamanya kajian telah mendapatkan sumber dari senarai nama dari Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Kelantan, dan daripada senarai tersebut kajian telah melakukan snowball terhadap responden yang telah diinterview. Analisis data pula melibatkan dua jenis analisis. Pertamanya analisis deskriptif yang melibatkan peratus dan min, dan yang kedua adalah statistik inference yang melibatkan prosedur regresi pelbagai. Okey, hasil kajian. Bagi kita melihat peranan sebagai pemilik pengurus, yang mana peranan hasil kajian menunjukkan min peranan pemilik pengurus adalah sangat tinggi menurut Palan, yang mana min adalah 4.81. Kerja sebagai ataupun fungsi sebagai pemilik pengurus ni terdiri daripada pelbagai jenis lah. Contohnya menguruskan organisasi darat dan laut, menguruskan kerani, penggerik ikan, pedagang, menguruskan pengambilan kru, menguruskan ataupun menjaga kebajikan sosial pekerja ataupun nelayan lah, bertanggungjawab dalam menyelesaikan pembahagian upah, bertanggungjawab dalam proses pemasaran ikan, bertanggungjawab dalam penjagaan visil, dan memastikan operasi-operasi aktiviti penangkapan ikan itu berjalan lancar. Dan mereka juga bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah teknikal dan menyelenggara visil yang mereka miliki. So, kalau dilihat sebagai fungsi sebagai pemilik pengurus ini sangat banyaklah. Jadi min pun menunjukkan mereka ni sesuai berperanan sebagai pemilik pengurus, yang mana mereka ni daripada huluan ke hiliran ni adalah tugas mereka. Maksudnya daripada sebelum menangkap ikan sehinggalah tamat menangkap ikan tu ada sahaja tugas ataupun fungsi yang mereka jalankan. Yang kedua adalah fungsi sebagai pemodal. Fungsi sebagai pemodal ni min yang diperolehi adalah skor dia adalah 4.93 yang menunjukkan sangat tinggi. Dalam konteks kajian ni pemodal dalam konteks kajian ni merujuk kepada pelaburan yang digunakan dalam menjalankan aktiviti perikanan. Misalnya modal untuk mereka beroperasi, modal memberi makanan, modal minyak, ais, dan modal-modal belian visil lainlah, tukar diesel, tukar minyak hitam dan sebagainya. Selain itu, modal juga adalah berkaitan dengan pengambilan kru, urusan-urusan pembayaran, contohnya fee, pembayaran semen book, dan pembayaran-pembayaran lain berkaitan dengan pengambilan kru yang dikenakan ke atas pemilik visil tadi. Okey, itu pertama. Yang kedua, pengusaha juga adalah pemberi pinjaman modal kepada kawan-kawan dia. Jadi yang mana kawan-kawan dia yang dah kurang modal untuk menjalankan aktiviti penangkapan ikan, so mereka laburkan modal untuk kawan-kawan dia. Okey, ini hasil hubungan antara pemodal dengan pemilik pengurus sebagai pengusaha perikanan laut dalam, yang mana kajian meletakkan hipotesis alternatif, iaitu terdapat kesan yang signifikan di antara pemodal dengan pemilik pengurus di kalangan pengusaha perikanan laut dalam. So hasil kajian mendapati nilai R
adalah 0.66 manakala R square adalah 0.441 iaitu melebihi 40% ataupun 44% terhadap pemilik pengurus. So mengikut Akaso dan PAM sebab sekiranya nilai R square melebihi 40%, ia adalah diterima dan relevan bagi menjelaskan kewujudan kesan hubungan langsung terhadap model tu. Manakala analisis ujian ANOVA pula melihatkan P adalah kurang daripada 0.5 iaitu signifikan, dan ini menunjukkan faktor pemodal dan pemilik pengurus dapat dijelaskan hubungan melalui model regresi ini. Seterusnya, kesimpulan. Okey, dalam menelusuri pembangunan negara, tidak ada satu-satu faktor yang menyebabkan sesebuah komuniti tersebut membangun seiringnya, melainkan menggunakan kaedah yang pelbagai untuk mengenal pasti keperluan dan kehendak komuniti tersebut. Dalam konteks ini, industri perikanan bukanlah satu industri yang terkebelakang termasuk komunitinya, tetapi satu industri yang boleh menjana dan memberi pendapatan kepada serta kekayaan sekiranya kita tahu kaedah mengurusnya. Hal ini dibuktikan melalui peranan pengusaha perikanan laut dalam yang menjalankan fungsi sebagai usahawan dan mempunyai organisasinya tersendiri dalam mengurus tadbir perusahaannya. Transformasi ini memberi manfaat kepada negara, contohnya dalam menyelesaikan isu keterjaminan sumber makanan negara dan membuka sedikit ruang kepada generasi baharu dalam menceburi bidang perikanan laut dalam. Perubahan ini juga membuka mata sesetengah pihak yang terlibat bagi mendorong pengusaha perikanan laut dalam ni lebih giat dan meneroka sumber marin dengan sebaiknya melalui inisiatif dan insentif tertentu sebagai tanda sokongan untuk terus berada dalam industri perikanan. Misalnya, pemberian semula subsidi minyak dan ais kepada mereka sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kos operasi yang memerlukan modal yang tinggi. Justru perubahan positif dalam industri perikanan ini memberi impak yang baiklah kepada industri dan komuniti itu sendiri dalam usaha untuk mengindustrialisasikan sektor perikanan dan membangunkan komuniti nelayan searus dengan perubahan zaman sekarang lah. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Fatiha. The time is perfect. Thank you for that. Okay, so I'm sure that the fisheries industry or sector in Malaysia is not just vital to the economy, right? Tapi untuk food security in Malaysia somehow. And I bet that in fact this industry support rural development, you know, helping people dekat kampung in terms of giving the employment, you know, entrepreneur income and many more. So this is a very interesting topic. And yeah, please, audience, if you have any question, just jot down first. At the end of the presentation, we will have the Q&A session. Thank you, Dr. Fatiha. Okay, so let we proceed. I just got to know that we have our four presenters, right, Sarah? I apologize because I just noticed your message anyway. So we have to cut from 15 minutes to 10 minutes, right? But I guess that 15 minutes still okay because it's too short for 10 minutes somehow. It's fine, Sarah? Is it okay? Then we cut the it's okay. Okay, 15 perfect. minutes is Okay, so now let me welcome Associate Professor, right? Associate Professor Dr. Muhammad Sobri Ishak, and he will be presenting the topic about the effect of COVID-19 and disaster towards I'm actually translating towards the well-being of Malaysian people. So I hope it's correct. So he is from Institute Kajian Ethnik. Oh, okay. So he's from the National University of Malaysia. Associate Professor Doctor, welcome, and the floor is yours.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar ya? Boleh. Okey. Ya, Okey, boleh nampak full screen eh? Okey, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk kita bertemu pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatika wa syur alaina min fawzani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, saya akan membentangkan satu topik yang berkaitan dengan tahap kesejahteraan hidup dalam kalangan rakyat Malaysia dengan memfokuskan kepada kesan COVID-19 dan juga bencana alam. Jadi, Kertas Kerja ini sebenarnya sebahagian daripada projek perundingan kami untuk satu agensi kerajaan di peringkat pusat lah. Jadi kajian ini part of untuk menilai kesejahteraan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. Jadi saya cuma buat cabutan untuk kita berkongsi lah bagaimanakah kedudukan, apakah realitinya kesan COVID-19 dan juga bencana alam ini terhadap kesejahteraan hidup kita. Saya nak bermula dengan isu semasa yang kita sentiasa teliti dan kita percaya bahawa kesejahteraan keluarga sangat relevan dan ia sangat bersesuaian dengan cabaran dari masa ke semasa. Jadi dua perkara yang saya fikirkan relevan dalam pembentangan ini ialah kita telah melalui pandemik COVID-19 dan kesannya itu kini telah menyebabkan dunia agak volatility tidak stabil, tidak pasti, rumit dan juga kabur in term of kehidupan seharian. Perkara kedua yang saya nak raiskan ialah berkaitan dengan perubahan iklim dan juga bencana alam yang semakin meningkat di negara kita. Jadi kebanyakan kes ini menyebabkan kerosakan rumah, harta benda dan juga menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi ini perkara yang serius yang mungkin pada setengah orang kita fikirkan sebagai kebiasaan sahaja kerana saban tahun kita mengalami bencana banjir, bencana tanah runtuh dan sebagainya. Tetapi kita ingin melihat bagaimanakah situasi itu dalam konteks negeri-negeri yang berbeza. Oleh itu, apa yang saya nak bentangkan ini hanyalah satu part kecil iaitu objektifnya kita nak lihat kesan COVID-19 dan kesan bencana alam terhadap kehidupan rakyat Malaysia di 4 negeri, di Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kenapa saya nak tunjukkan begini? Kerana di Kelantan dan Terengganu banjir perkara biasa. Okey, di Selangor dan wilayah Persekutuan banjir kilat perkara biasa, tapi banjir besar bukanlah perkara biasa. Okey, namun COVID-19 kena pada semua orang, bukan takat di negeri, di negara kita, malah di seluruh dunia. Ada 8 domain penting yang telah dikenal pasti oleh Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Jadi inilah saya kata projek yang kami jalankan untuk LPPKN untuk menilai indeks kesejahteraan keluarga, tapi saya melihat di sudut individu dalam pembentangan ini. Dan kalau kita lihat daripada ke-8 domain ini, ia telah dikaji sejak tahun 2011, 2016, 2019 dan terkini kami UKM Pakar Runding menjalankan projek untuk LPPKN pada tahun 2022.
Dan saya simplifykan metodologi, iaitu apa yang saya bentangkan hari ini ialah satu cabutan kecil melibatkan 1,546 responden daripada 4 negeri ya. Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita edarkan borang secara online dan apa yang kami buat ini ialah part of yang kami edarkan kepada KRT. Ini bukan daripada persimpulan yang disediakan oleh DOSM, Department of Statistics Malaysia, tapi a part of satu cabutan kecil yang kami initiatekan untuk melihat variability lah kepada data kita. Dan tempoh masa kutipan yang kita buat ialah selama 2 minggu. Ada 2 bentuk analisis saja yang saya nak bentangkan, iaitu kita tunjukkan siapakah demografi yang terlibat dalam kajian ini. Dan yang kedua, kita membuat sedikit analisis regresi untuk melihat kesan COVID-19 dan juga bencana alam ini terhadap kesejahteraan hidup setiap individu di 4 negeri yang kita nyatakan. Okey, mari kita tengok dapatan kita. Ini ialah bendera 4 negeri, di mana pecahan komposisinya lebih kuranglah saya kata di antara 200 lebih. Selangor yang paling ramai sikit kita kutip, dan Kelantan juga Terengganu. Dan kalau kita lihat agak komposisi lah saya kata lelaki dan perempuan yang terlibat dalam kajian ini. Dan kalau kita lihat kategori umur, umur di antara 30 hingga 59 tahun. Umur ini kenapa kita letakkan keutamaan, kerana inilah umur produktif ya. Produktif untuk bekerja. Ini yang dosen selalu katalah, umur produktif. Walaupun 18 hingga 29 pun produktif, tetapi kita tengok penumpuan banyak yang terlibat ialah di antara 30 hingga 59 tahun. Dan kalau kita lihat pecahan mengikut etnik dan agama, biasalah etnik Melayu Islam yang paling ramai, diikuti oleh Cina beragama Buddha, kemudian India beragama Hindu, bumi putera lain dan juga etnik-etnik lain. Itu yang kita dapat untuk kajian inilah. Dan kalau kita lihat dari segi tahap pendidikan, majoriti responden bagi kajian ini berpendidikan pada tahap SPM dan setaraf ya. SPM dan setaraf. Ada juga di peringkat diploma dan setaraf dan juga ijazah sarjana muda. Itu menunjukkan landscape latar belakang responden kita yang majoritinya agak berpendidikan dengan baik ya. Dan kebanyakan responden kajian ini telah berkahwin, lebih 90%. Tapi ada 5% yang telah menjadi duda atau balu. Duda atau balu ni kita istilahkan yang telah kematian, telah kematian suami atau isteri. Berbeza dengan bercerai dan berpisah, itu yang bercerai lah. Okey, itu bezanya. Dan belum berkahwin adalah sikit. Dan kalau kita lihat dari segi kategori pekerjaan, 27% adalah kaki tangan swasta dan bekerja sendiri. 12.5% ialah kaki tangan kerajaan dan selebihnya ada yang bekerja dengan keluarga. Dan kalau kita melihat demografi mengikut kategori pendapatan, kalau kita tengok pecahan pendapatan kita ni besar, 10 Maksudnya 2 yang atas yang hijau tu ialah T20. Maksudnya yang terlibat T20 ni sedikit je. Tapi yang ramai yang terlibat, yang bawah tu, yang merah tu ialah B40. Biru ialah M40. Ini pecahan kategori pendapatan ni kita ambil daripada pecahan yang dibuat oleh EPU lah. Dan walaupun kita lihat pendapatan ini, kita bukanlah bermakna inilah realiti. Sebab kalau bercakap pendapatan ni, orang bukan nak cerita sangat pendapatan dia kan. Kalau dia T20 pun dia tak cakap dia T20 kan. Dia tetap dia nak cakap B40. Sebab apa? Dalam selit gaji dia tu dah tinggal sikit je duit. Dia beli tanah banyak, dia beli harta banyak kan. Mungkin dah jadi B40 yang T20 sebenarnya. Okey, kita tak nak ulas gitu. Just kita landscapekan demografi saja. Okey, ini benda yang penting yang kita nak highlight. Umumnya, bila kita bercakap tahap kesejahteraan hidup rakyat Malaysia di 4 negeri ini, kalau lihat kepada graf ini, jangan tengok angka, kita tengok warna je. Kalau kita tengok majoritinya telah
melepasi tahap sederhana tinggi. Saya nak silakan ini tahap sederhana. Kejap saya ubah ke dalam bentuk laser pointer. Okey, boleh nampak laser pointer saya? Okey, kalau kita lihat tahap sederhana di sini, kita boleh katakan semuanya telah melepasi tahap sederhana tinggi ya. Dan kalau kita lihat seperti biasalah expectation kepada peranan agama dan kerohanian yang warna hijau, inilah yang paling tinggi bagi semua tempat. Okey, semua tempat. Dan kita lihat dari segi hubungan kekeluargaan adalah antara yang terbaik. Hubungan berkaitan dengan keselamatan juga baik. Dan benda yang paling tercorot dalam masalah kesihatan hidup ialah ekonomi yang warna oranye ni. Jadi ekonomi ni dia memang semua tempat memang itulah isunya. Berkaitan sara hidup, berkaitan kehidupan. Tambah pula selepas COVID kan, kita kehilangan pekerjaan. Ada ketua keluarga yang mungkin meninggal dunia dan semacam banyak lagi isu-isu yang membelenggu sebenarnya kesejahteraan hidup. Okey, seterusnya saya nak highlight kepada kesan COVID dan bencana alam. Khususnya mari kita tengok di Kelantan. Kalau kita lihat di Kelantan, kalau kita tengok nombor-nombor ni pening, jangan risau. Saya dah highlightkan warna untuk kita faham. Jadi warna yang penting, kalau kita lihat kesan COVID yang warna gold ni kan, yang kuning gold ni, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daripada 8 domain. Jadi kita kata kesan COVID itu lebih memberi impak berbanding dengan bencana alam. Kenapa? Proses yang mudah saja. Kelantan kan biasa mengalami bencana alam. Setiap tahun musim tengkujuh. Jadi bencana alam ni bukanlah suatu benda yang menghairankan, tetapi merupakan sebahagian daripada pesta kehidupan kan, di hujung musim kan. Saat itu kalau kita lihat berita-berita yang saya tak nak masukkan kat sini, orang Kelantan, orang Terengganu sangat kreatif. Sehingga kan motosikal pun dia boleh alter kan. Letakkan exhaust di atas, boleh berjalan dalam air macam motorboat kan. Jadi itu antara kreativiti orang-orang di Pantai Timur yang kita nampak. Bencana alam itu bukanlah faktor yang sangat mengikat. Walau bagaimanapun ada 3 elemen yang kita boleh perhatikan, iaitu hubungan kekeluargaan, komuniti dan juga ICT yang ada impak daripada bencana alam. Berbanding dengan ekonomi, kesihatan, keselamatan, komuniti, perumahan dan ICT yang diakibatkan oleh COVID. Jadi benda yang saya nak highlightkan, nombor-nombor warna merah yang saya letak di hujung ini, nombor 1 ialah kedua-dua kesan itu paling banyak diimpakkan oleh kesan COVID yang menyebabkan keselamatan agak tergugat lah di negeri Kelantan. Ini pada kefahaman responden yang menjawab. Selain itu, ekonomi dan juga komuniti. Dan satu benda yang menarik, agama dan kerohanian ini tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Sebab itulah kita kata Malay Belt and Quranic Belt lah. Negeri Kelantan, Terengganu, yang kita kata ke agama itu ialah part of kehidupan. So tidak menjejaskan apa-apa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Terengganu lebih menarik. Kenapa? Hanya satu saja faktor yang influence, iaitu komuniti. Yang lain tu dah tak signifikan. Seolah-olah bab hubungan kekeluargaan, ekonomi, kesihatan, keselamatan, agama, kerohanian, perumahan dan ICT itu dah absorb masuk. Sebab itulah kesan COVID, walaupun COVID menyerang seluruh negara, menyerang semua orang di setiap negeri, tetapi kesan COVID itu hanya dirasai akibatnya kepada di Terengganu ialah hubungan komuniti saja. Dan ini juga kita yakini kerana apa? Kebanyakan orang yang tinggal di Terengganu itu adalah orang yang menetap di Terengganu. Okey, menetap di Terengganu. Maksudnya kalau pergi bekerja pun di oil and gas lah kalau kita sebut Terengganu kan. Maksudnya kembali ke tanah air lah, menetap di kampung sendiri, itu tak ada efek sangat. Dan kalau kita lihat bencana alam juga memberikan kesan kepada hubungan komuniti saja. Selain itu ada sikit kepada ICT. Jadi sebab itulah kita dapat satu faktor saja yang signifikan yang menggugat Terengganu. Jadi relevan juga dengan politik 320 baru ni kan. Mungkin itulah kekuatan orang Terengganu yang terjelma dalam diri mereka itu
Kerana apa? Kerana kekuatan yang terbina hidup di pinggir lautan kan. Jadi hidup di lautan tu mengukuhkan kita. Okey, seterusnya di Selangor. Kalau kita lihat Selangor, lihat yang warna gold ni, kuning gold ni, kesan COVID daripada 8 domain, 7 sangat-sangat mempengaruhi, dan bencana alam 4 daripada 8 faktor mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi kegusaran kepada orang Selangor ialah berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan perumahan, dan juga elemen lain seperti komuniti, hubungan kekeluargaan, ekonomi. Jadi kalau kita lihat banyak faktor yang mengganggu dan menggugat. Kan? Jadi kenapa? Saya meletakkan poin yang utama, Selangor ialah lubuk mencari nafkah. Kebanyakan orang datang berhijrah dan satu hari ada matlamat untuk pulang ke tanah air masing-masing. Jadi di sini tempat cari nafkah, kalau suka mencari nafkah, maka itulah gangguan yang terbesar dalam hidup. Begitu juga keadaan bencana alam yang menggugat hubungan kekeluargaan, keselamatan komuniti dan juga ICT. Jadi bagi orang Selangor, faktor yang utama sekali ialah faktor keselamatan, faktor yang kedua perumahan, dan ketiga faktor hubungan kekeluargaan. Inilah yang menggugat kesejahteraan hidup mereka. Dan yang terakhir, kalau kita lihat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga hampir sama dengan Selangor. Kenapa? Wilayah Persekutuan berada dalam Selangor. Jadi impaknya itu tetap dirasai hampir sama kerana sektor-sektornya dan juga jangkauan ekonominya juga hampir sama. Sebab itulah 7 daripada 8 domain terkesan oleh COVID-19 dan 4 daripada 8 domain terkesan oleh bencana alam. Namun perkara yang paling menggusarkan orang Kuala Lumpur ialah yang pertama ialah kesihatan, diikuti oleh yang kedua keadaan keselamatan mereka, dan yang ketiga ialah ICT. Jadi kalau kita melihat dari segi perubahan faktor-faktor atau domain-domain yang dipengaruhi dalam penilaian tahap kesejahteraan ini, dia berubah daripada kawasan yang sangat bersedia, negeri yang sangat bersedia. Kerana perkara yang dikatakan itu dari segi ekonomi, keselamatan, dari segi kesihatan bukanlah menjadi faktor yang sangat mutlak lah, seperti di Kelantan, seperti di Terengganu kan, kerana itu telah menjadi satu kebiasaan. Tetapi bagi orang di Selangor dan wilayah sekitar sangat penting, kerana kalau kesihatan tergugat, sukar kita nak bekerja mencari nafkah kan. Saya nak simpulkan daripada sedikit cerapan huraian, sebab kita nak cakap panjang-panjang pun boring juga kan. Jadi saya nak simpulkan secara mudah. COVID-19 telah meninggalkan kesan mendalam terhadap kesejahteraan hidup berbanding dengan bencana alam kepada semua rakyat di 4 negeri yang kita katakan. Namun bagi rakyat Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, lebih dirasai kesannya berbanding dengan Kelantan dan Terengganu. Jadi mengapa faktor tadilah yang saya katakan mencari nafkah versus menetap. Kan? Jadi kalau kita dah balik kampung, maksudnya kita redha dengan apa yang telah ada dalam kehidupan di kampung atau tempat kita bermasyarakat. Berbanding dengan tempat mencari nafkah. Kan? Kalau kita lihat warga asing yang datang ke negara kita pun, dia tak peduli makan, hidup, pakai macam mana. Yang penting mencari wang untuk dibawa pulang kan ke negara masing-masing. Yang ketiga, rakyat Kelantan dan Terengganu ni kalau kita lihat lebih bersedia menghadapi bencana alam. Itu yang saya kaitkan dengan pesta di awal tadi. Dan saya boleh katakan rakyat Terengganu mempunyai ketahanan diri yang tinggi, seperti mana Laut Cina Selatan yang menghampari pesisir pantai mereka. Kesejahteraan hidup rakyat Malaysia ini kalau kita lihat dari masa ke semasa, daripada indeks kesejahteraan keluarga yang pertama tahun 2019, 2016, 2017, 2019 dan yang terkini 2022, kita lihat wujud daya tahan dan daya tindak yang berterusan untuk memastikan kelangsungan hidup terus wujud dari masa ke semasa. Jadi inilah sedikit perkongsian knowledge yang kita boleh dapat daripada
Suatu kajian yang besar, tapi saya kecilkan skop dengan kiasan-kiasan yang mudah untuk kita fahami kesan COVID-19 dan bencana alam terhadap kesihatan hidup dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Thank you, Associate Professor Dr. Sobi. I guess that the last bit was very interesting somehow, which is the fourth conclusion, rakyat Terengganu more resilient or showed high resilient. I guess that I need to start thinking about moving to Terengganu to increase my resiliency somehow. It's true. The COVID-19 itself gave us a nightmare experience. But along with natural disaster, it gave us not just a nightmare, but traumatized experience. And I guess that this topic somehow is still significant to discuss during the post-pandemics about there are so many people, some people that still affected financially, psychologically, and socially. So this is a great job somehow. Okay, thank you, Associate Professor Doctor. You're welcome. Yeah. Okay, so let's move to the last presenter. I thought that you were not here, but I apologize. So I guess that let me welcome Dr. Nur Hanim binti Awang alias Muhammad Nur from the Faculty of Business and Communication, University Malaysia Perlis. Actually, I am saya dah pindah dari Perlis. Oh ya ke? Sebab tu mungkin saya tak dapat notification. Oh, we apologize on behalf of the AJKs, right? Jadi, Okay. Doctor, where are you now? From the Faculty of Social Science and Humanities, University Malaysia Sarawak. Oh, we apologize. So, Okay, I just moved from UNIMEP to Sarawak around April. Okay. So in May I just use Unimas punya email Okay. to So that's why maybe we mistake. to hantar the full On behalf of the article. committee members here, Doctor. Okay, so you are Never now mind. in Borneo. It's okay, Doctor, whatever it is. So the floor is yours, okay? Yeah. Thank you for managing to Doctor. joining us. Okay, thank you. Okay, nampak ke? Not yet, Doctor. So I guess that you haven't yet shared the screen. I don't know about other people. I don't think that you guys see it as well. Tak ada, Doctor. Yes. Nampak ke? Yes. Nampak. Okay. Okay. My topics is about actually topik ni adalah sebahagian daripada tesis PhD yang mana saya mengkaji tentang woman entrepreneur in Pantai Timur yang mengusahakan batik dan songket di Pantai Timur semenanjung Malaysia, di mana di Pantai Timur tu saya choose dua state which is Terengganu dan Kelantan. Okay, tajuknya berkisar kepada analisis makro sejarah perkembangan perusahaan batik dan perusahaan dan sosiodemografi usahawan batik dan songket wanita di Pantai Timur semenanjung Malaysia. Okey, pengenalan. Seperti yang kita tahu, di Pantai Timur ramai, kalau kita lihat di pasar-pasar, ramai golongan wanita, especially wanita yang telah mencapai umur produktif ataupun 40 tahun ke atas, dan juga wanita yang dikategorikan sebagai warga tua. Boleh kita tengok di kebanyakan pasar ramai warga tua yang masih berniaga walaupun telah mempunyai pendapatan ataupun sumber kewangan yang stabil. Okey, keduanya, sorry.
Okey, mengapa perniagaan batik dan songket ni sangat banyak dilakukan oleh wanita yang ada di Pantai Timur, kerana mereka menurut Wan Hashim 1996, wanita yang ada di Pantai Timur mereka ingin meneruskan budaya keusahawan dalam keluarga yang mana kebanyakan mereka ini berasal daripada keluarga yang berniaga, di mana perniagaan tersebut diusahakan oleh ibu ataupun bapa mereka, tapi kebanyakannya dimulakan oleh ibu mereka, yang mana sehingga ke satu peringkat di mana pengusaha ataupun legasi keluarga tu akan mewariskan perniagaan tersebut kepada anak mereka, yang mana tak ramai anak lelaki yang mewarisi perniagaan ini, kerana perniagaan ini lebih banyak dipelopori oleh anak perempuan. Selain itu, faktor sejarah dan budaya juga banyak membentuk aktiviti keusahawanan di dua negeri ini berdasarkan kepada kajian Nur Aini Idris, yang mana pada tahun 2020 beliau dan ada mengkaji mengenai aktiviti ekonomi informal dalam kalangan usahawan wanita di Kelantan. Okey, tinjauan literatur mengenai keusahawan wanita, mengapa kajian ini, kertas kerja ini mengkhususkan kepada sejarah perkembangan perusahaan batik dan songket wanita dan juga sosiodemografi, kerana telah banyak kajian-kajian yang sebelum ini dilakukan oleh pengkaji seperti Sarimah, Aidah dan Nuliza pada tahun 2020, yang mana dalam kajian mereka meneliti mengenai usahawan wanita melalui pendidikan TVET. Khususnya dalam kajian Anis Solihin dan juga Sharifah Rohaya, mereka banyak mengkaji mengenai keusahawan wanita, yang mana kajian tersebut dilakukan di Kelantan tetapi melibatkan mengaplikasikan kepada model ekonomi baru. Dalam kajian Nur Sabiha dan Sharifah Rohaya yang juga dilakukan ke atas wanita di Kelantan, mereka melihat kepada keunikan ataupun mengapa wanita di Kelantan ini banyak terlibat sebagai pengusaha produk PKS. Khususnya dalam kajian Nur Hanim et al. Pada 2021, kajian mereka lebih memfokuskan kepada dorongan kelangsungan usaha wanita dalam perusahaan batik dan songket. Khususnya dalam kajian Fatimah et al., mereka memfokuskan kepada lebih melihat kepada peranan dan juga cabaran golongan wanita di luar bandar, yang memfokuskan kepada pembangunan produk makanan tradisional. Yang terakhir juga kajian oleh Susetio Pon Mala dan J. Srinain pada 2021, mereka lebih mengkaji menganalisis mengenai pengaruh kematangan kerjaya terhadap kemajuan perniagaan dalam kalangan usaha wanita di Semarang, Indonesia. Oleh yang diberikan pada 2023, oleh itu maksudnya kajian saya ini lebih memfokuskan kepada untuk melihat sejarah perkembangan dan keusahawan batik dan songket, dan juga melihat kepada sosiodemografi wanita, usahawan wanita di Pantai Timur, bagi mengurangkan jurang kajian, bagi membezakan kajian saya ini dengan kajian-kajian sebelum ini. Okey, kawasan kajian dan metodologi. Kawasan kajian tertumpu di dua daerah, di dua negeri, dan juga melibatkan dua daerah, iaitu di Kota Baru Kelantan dan juga di daerah Kuala Terengganu, yang mana di daerah Kota Baru Kelantan respondennya berjumlah sebanyak 50 orang, manakala di daerah Kuala Terengganu
respondennya berjumlah 52 orang usahawan wanita. Keseluruhannya 102 orang usahawan wanita di Kota Baru dan Kuala Terengganu menjadi responden kajian dalam kajian ini. Mengapa kajian ini memilih wanita di daerah Kota Baru dan juga di daerah Kuala Terengganu? Kerana menurut kajian Maznah pada 1994, wujudnya populasi wanita yang tinggi yang berniaga di dua kawasan tersebut, sehingga populasi wanita yang berniaga batik dan songket di dua kawasan tersebut. Mereka bentuk kajian ini berbentuk kuantitatif deskriptif yang juga berpandukan soal sidik melalui temu bual, bersutu dan juga pemerhatian. Sampel kajian dalam kajian ini dipilih secara rawat mudah, di mana semua responden kajian mempunyai potensi yang tinggi untuk dipilih sebagai responden kajian. Dalam konteks pengumpulan data, dua kategori data digunakan, iaitu data sekunder dan juga data primer. Data sekunder ini dianalisis dengan menggunakan analisis sekunder, manakala data primer yang menggunakan soal sidik sebagai instrumen kajian menggunakan analisis deskriptif, yang mana analisis deskriptif ini melihat kepada frekuensi ataupun jumlah responden yang terlibat, jumlah responden yang meliputi sosial demografi dan juga peratusan. Okey. I apologize. I guess that the internet coverage a bit sloppy or problem, I guess. Let's wait. Okay, yeah. So she's back. Sorry, Hi. interrupt. No problem. Apa ni, internet. Okay, sorry. No problem, Okay, sambung doctor. balik, sambung It always balik. happens somehow. Yeah, please. Okey, dalam aspek sejarah, hasil kajian mengenai sejarah perkembangan perusahaan batik dan songket. Dalam konteks sejarahnya, bagaimana batik dan songket ini berkembang ke tanah Melayu ataupun di Pantai Timur sebenarnya Malaysia. Ia bermula dengan pedagang yang datang dari Pulau Jawa, khususnya mereka datang berdagang di Kepulauan Melayu dengan membawa tekstil, bermacam-macam jenis tekstil, sehingga menarik perhatian ataupun menarik perhatian penduduk untuk menggunakan atau membuat inovasi terhadap tekstil yang dibawa. Seterusnya, ia juga berkembang melalui asimilasi budaya, di mana daripada tekstil yang berasal daripada Indonesia dan juga sekitar Champa, apabila sampai di Kepulauan Melayu ni, penduduk di Kepulauan Melayu akan melakukan inovasi mengikut budaya setempat, yang mana kalau kita tengok batik ataupun songket Jawa ni, dia melambangkan budaya di kawasan mereka. Oleh yang demikian, penduduk di Kepulauan Melayu ingin menonjolkan budaya budaya tempatan yang kita kata, dan mereka menghasilkan
tekstil iaitu batik dan songket ini mengikut kreativiti ataupun corak-corak yang terdapat di sekeliling mereka. Kalau kita tengok di Kelantan pula, Kelantan lebih terkenal dengan tekstil batik, yang mana batik ini bermula di Jalan Gajah Mati, Kota Baru, Kelantan, yang diusahakan oleh Haji Cik Su. Dan yang mana di Terengganu pula, Terengganu banyak terkenal dengan tekstil songket, yang mana tekstil ini bermula di Terengganu hasil daripada dorongan daripada peminta ataupun Sultan Terengganu pada ketika itu, iaitu Sultan Umar. Okey, dari segi profil demografi pula, daripada 102 orang responden ini di dua negeri, di Terengganu dan Kelantan ini, kebanyakannya usahawan wanita yang terlibat dalam perusahaan batik dan songket ini berumur dalam kategori 40 tahun dan ke atas, di mana 40 tahun ini merupakan umur produktif untuk bekerja, yang terdiri daripada 57 orang daripada 102 orang tadi. Dan dari segi status perkahwinan pula, kebanyakannya sudah berkahwin, di mana melibatkan 87 orang. Dalam konteks tahap pendidikan pula, tahap pendidikan usaha wanita ini, sebahagian besarnya terdiri daripada mereka yang berpendidikan sehingga SPM, iaitu 42 orang. Selain education level yang saya tengok dalam selain SPM, ada juga usaha wanita yang tidak bersekolah, ada juga yang tahap pendidikannya setakat SPM sahaja. Okey, kalau kita tengok dalam aspek bilangan anak pula, sebahagian besarnya usahawan wanita ni di dua negeri mempunyai 3 orang anak dan kurang, yang terdiri daripada 42 orang, manakala jumlah pendapatan yang dimiliki oleh semua responden ini, kebanyakan mereka mempunyai pendapatan 3,000 dan ke bawah. Dan yang terakhir, SPN terakhir, bilangan isi rumah. Usahawan wanita ini dalam rumah yang didiami itu, kebanyakannya seramai 66 orang. Isi rumahnya terdiri daripada 4 hingga 6 orang. Okey, kesimpulannya. Okey, kesimpulannya perusahaan batik dan songket ini di mana dia punya dari susu galur perkembangannya bermula daripada aktiviti perdagangan sehingga sampai ke tanah Melayu pada ketika itu, dan daripada situ orang-orang tempatan pada ketika itu menginovasikan batik luar untuk disesuaikan dengan cita rasa tempatan. Mereka membuat corak-corak itu berdasarkan corak fauna, corak-corak yang biasa yang mereka lihat di hutan, dan juga untuk kegunaan istana, dan juga dan kalau zaman dulu kebanyakan tekstil ini digunakan oleh pihak istana. Daripada hasil kajian ini, hasil kajian ini dapat dilihat negeri di pantai timur ini mempunyai keunikannya yang tersendiri, di mana budaya berniaga mereka dalam kalangan wanita di dua negeri ini, itu Terengganu dan Kelantan ini, adalah tinggi kerana budaya berniaga itu dah sebati dalam diri mereka. Sebabnya dari kecil lagi mereka telah diasuh oleh ibu especially-nya yang merupakan pemula ataupun tauke yang orang kata yang mula-mula memulakan aktiviti perniagaan dalam keluarga. Apabila dari kecil mereka melihat ibu selalu pergi ke kedai ataupun
mengusahakan perniagaan tu, dari situ timbulnya rasa minat dalam diri mereka usahawan wanita ni untuk mengambil alih perniagaan tersebut, di mana mereka merasakan berdasarkan interview yang dilakukan, mereka merasakan perlu tanggungjawab mereka untuk meneruskan perniagaan itu sehingga ke generasi akan datang. Daripada aspek demografi juga dapat dilihat kebanyakan usahawan wanita terdiri daripada umur 40 tahun ke atas, di mana umur pada peringkat umur ini dikategorikan sebagai umur yang sangat produktif dan kebanyakan merekanya telah berkahwin. Okey, sekian sahaja presentation saya. Terima kasih Dr. Nurhanim. Okay, when we talk about batik dan songket, right, it's so significant dengan East Coast Malaysia kan. So whenever we try Ya, beli batik, nak beli songket kan, okay pergi East Coast. Walaupun kena pergi Pantai Timur. Exactly. So kena pergi bahagian Pantai Ya. Timur. Even ada batik yang berlambak dekat Johor pun, no, still. Kita nak grab Ah, songket ke batik, mesti kita nak Yeah, pergi East correct, Coast. correct. That's interesting. And then one more interesting, when you talk about women, wanita yang dah berusia kan, somehow bila I visited East Coast kan, somehow I rasa it's not just because they have the passion, tapi dia punya spirit tu lain macam kalau Ya, meniaga. betul. Ada peniaga yang saya interview, umur dia dah 60 lebih. Tapi kenapa masih pergi ke kedai kan, masih berniaga? Sebabnya dia kata kalau duduk rumah pun tak buat apa, lebih baik dia pergi kedai. Maksudnya dia punya passion tu tinggi. Tinggi, right? So not talking about us. I guess that kalau kita ni umur 60 dah malas dah kan, but the spirit Kita yang dah they malas have, lah. Diorang macam tak boleh duduk rumah saya saja. Macam tu. so we need to learn how they have such passion dan spirit. Dia keunikan wanita yang berniaga di Pantai Exactly. Timur. I guess that is significant dengan finding Dr. Subi tadi. Yang orang East betul. Coast ni lebih resilient. So Ya. it's related to the resiliency of East Coast people. Okay. Betul. Thank you, Doctor. Okay, thank you. Welcome. Okay. Jadi Dr. Hanim adalah presenter yang terakhir. So kalau Sarah, we still have a time for Q&A in case kalau ada Q&A. I rasa tadi pun I dah ada perbincangan dengan Dr. Hanim. So in case audience presenters juga, Sarah itself, dia host yang ada ni, kalau in case ada soalan daripada presenters, but I'm sorry that our first presenter, she has to leave because she had something very important lah. Hello. Yep. Hello. Hello, hi. Hello, Miss Chairman ya. Hi. Okay, saya angkat tangan dulu sebab saya pun nak Okay, pergi ni. silakan. Saya nak kena pergi. Belum Tapi habis saya hujah. Okay, silakan nak ada tanya soalan. juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Silakan, Dari silakan. UNT. Saya nak hello Prof. Sobi. Saya nak jumpa sahabat lama saya. Kita UKM. Apa khabar Prof. Sobi? Baik, alhamdulillah. Ya. Okey, yang kajian tu menarik pada saya. Ya, saya dah duduk di Terengganu ni lebih daripada 15 tahun. Bila saya migrate daripada UKM pindah ke UMT. So memanglah dari segi tahap kehidupan dan well-being. Bila saya tengok saya pada tahun 2000 saya masuk dengan yang sekarang ini, ya. Tidak banyak sangat perubahan dari segi kita panggil tahap kepuasan hidup mereka kepada apa yang mereka ada. Cuma bila saya buat kajian COVID, saya dapat satu dana daripada UNDP tentang masyarakat pesisir pantai punya kesan akibat daripada COVID. Saya pergi kepada komuniti pesisir pantai termasuk nelayan lah. So kesan mereka memang banyak yang terasa akibat COVID. Tu saya nak tahu daripada Prof. Sobi, you punya kajian tu you buat di pinggir bandar ke dia punya responden ataupun pergi kepada yang duduk di Paka, Kemaman ataupun di bandar-bandar besar? Okey, untuk kajian keseluruhan, kita ni sebenarnya menggunakan blok penghitungan dan juga tempat kediaman yang telah diplotkan oleh dosen kepada kita.
Jadi dia merangkumi seluruh negeri Terengganu tu, daripada selatannya sampai ke utaranya. Dan saya juga sebenarnya kami turun sendirilah ke 3 negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan di Terengganu tu daripada Cukai sampai ke hulu Terengganu pun kita pergi. So kita lihat kawasan laut, kita lihat kawasan darat, kita lihat kawasan hulu, kawasan hilir, kan, di mana kemakmuran itu berada. Dan khususnya kita tahulah kemakmuran tu banyak di oil and gas punya area. Dan di kawasan-kawasan lain tu ialah masyarakat yang kami anggap sebagai penduduk tetap yang ada proses cara hidup kendiri. Dia tidak melibatkan satu gagasan kehidupan yang besar daripada, kita kata, aliran ekonomi yang besar lah. Jadi sebab itu saya sangat meyakini berkaitan dengan ketahanan diri, daya juang, daya tahan, dan kita nampak proses itu terbina bukan kerana usaha yang dijalankan di peringkat makro, tetapi orang Terengganu sendiri mempunyai kekuatan yang saya kata saya kagum lah. Ya, dan mungkin jugalah saya lihat juga mereka ni bila saya buat kajian bersama mereka kan, dari segi komplesen itu mereka merasakan tak perlu kalau ada beg mewah pun tak apa. Dia kan banding dengan Selangor dan area Kuala Lumpur yang buat kajian kan, dan Kelantan ni. So dari segi gaya hidup mereka itu sendiri kan, konsumsi mereka juga tidak merasa tercabar. Walaupun tidak dapat memberi barang yang tidak dianggap mewah pada setengah orang kan. Salah satu kriteria saya rasa itu kajian yang baiklah. Nanti you punya buku lah untuk keluarkan. Yang buku yang lain tu Dr. Fatihah, Dr. Hanif ni itu rakan-rakan saya daripada Dr. Yati juga. Tak apalah, saya bila nak tanya saya tanya mereka sendirilah. Saya tanya kepada semua. Dr. Yati supervisor saya. Oh ya. Supervisor Terima kasih Dr. PhD. Yati sebab join kami. Alright. So Dr. Yati merasakan memang mempunyai resilient yang tinggi lah, because you daripada UKM Selangor dulu and then you are now in UMT. You rasalah perbezaan tu, Doktor? Betul. Sangat harmoni. Kita tanya orang lain pula. Betul ya? Bila menang 32-0 pun lagi harmoni. Oh ya, okey lah. Saya dah tahu dah masa depan saya di mana. Okey, baik. Ada soalan lain. Tapi saya ada soalan terlanjur kita dah tanya Prof. Subi tadi kan. It's very interesting bila you kaji pasal COVID dan bencana alam kan, and then there are certain situation yang bencana alam on top of COVID-19. Masa itulah banjir hebat kan dekat Selangor, Kelantan dan few places yang I rasa masa tahun lepas ke atau tahun sebelumnya memang yang ada beberapa orang yang ramai juga yang meninggal dunia because of the banjir kan. Ada tak doktor terfikir untuk buat perbandingan macam ni, negeri yang terkesan dengan COVID bersama dengan bencana dan negeri yang hanya terkesan dengan COVID saja tetapi tidak ada bencana, ataupun individu yang you dapat tak Prof maksud I? Ya, betul. So kita sebenarnya ada further action lah yang kita cuba plotkan kawasan bencana, kawasan yang mengalami ataupun COVID yang banyak kan. Sebab itu kalau kita lihat COVID banyak ni di kawasan kepadatan penduduk yang tinggi. Sebab itu dalam kajian dalam pembentangan ni saya ambil Selangor dan juga KL. KL yang paling banyak impacted by COVID lah. Tapi di Selangor kenapa kita ambil? Sebab kita ada banjir yang drastik, ada tanah runtuh dan macam-macam lah kejadian yang selalu menghantui Selangor ni. Sebab itu saya tak pergi detail lagi lah pembentangan ni untuk lihat bagaimana persediaan orang Kelantan dan Terengganu berbanding dengan orang Selangor dan KL. Yang sebenarnya orang Selangor dan KL kurang bersedia untuk mengalami keadaan-keadaan itu. Berbanding dengan Kelantan dan Terengganu lah. Sebab itu saya kata pengalaman dan masa akan menjadikan kita bertambah kuat. Sebab tu resilient ni kalau kita lihat dalam penelitian literature, sebab tu saya tak kongsikan literature lah. Kita dapati resilient tu kerana apa? Contoh saya ambil, kita related sikit dengan politik semasa lah, sebab baru PRN baru habis kan. Jadi
Macam Kedah, Kedah, Kelantan, Terengganu, dia bukan faktor parti atau apa, faktornya kemiskinan yang menjadikan kita kuat. Kita nak keluar daripada belenggu itu dan kita nak menjadikan suatu benda yang kita istilahkan, kita tak perlukan bantuan sangat sebab kita ni ada inisiatif sendiri untuk keluar. Sebab tu kalau Kedah, saya ni orang Kedah kan. Jadi sebab tu kita ada istilahnya the greater Kedah tu. Sebab kita yakini kita ada ruang untuk kita membangun dan kita keluar tu kerana kita biasa hidup susah. Jadi orang yang biasa hidup susah, kita tak rasa pun keperluan kepada kemewahan. Yang mungkin kalau kita kata rumah kita ada segala-galanya, kita bila tak ada je, kita mula risau, yang ni tak ada, yang ni tak ada, kita rasa susah nak hidup kan. Saya tak kata orang, saya kata saya lah. Kalau saya masak kat dapur, pisau tumpul saya pergi beli pisau lain, bukan saya asal pisau. Kan, maksudnya kita ni dah kita rasa kebiasaan kita selesa, senang. Kita rasa kalau tak ada benda tu susah kita nak buat. Jadi saya tahulah isteri saya kalau dia suruh saya masak, saya tahulah barang-barang dapur tu macam-macam saya beli. Kan. Jadi kerana apa? Nak fulfill kita punya needs itu kan. Betul. Itu je realitinya, Doktor. Terima kasih, Prof. Okay. Okey, kita buka pada yang lain sekiranya ada soalan sebelum kita habiskan. Okey. Tak ada ya? Kalau macam tu, terima kasih kepada semua presenters, Dr. Hayati, Dr. Fatihah, Prof. Madia Muhammad Sobi dan juga Dr. Hanim. Terima kasih atas penyertaan dan juga perkongsian yang saya rasa agak menarik lah daripada Dr. Hayati talking about indigenous people, Dr. Fatihah tentang fisheries industries, Prof. Madia Sobi talking about kesan COVID dan juga Dr. Hanim talking about songket things. Tapi apa yang saya nampak berkaitan dia tu adalah kajian yang berkait dengan Pantai Timur. Walaupun ada yang melibatkan Selangor dan KL tetapi tak boleh tinggal Pantai Timur tu. It's very interesting somehow bila kita kaji pasal Pantai Timur kan. Apart from beautiful beaches along the way tu kan. Dan dia membuat saya berfikir tentang di mana next future saya sebenarnya. Okay, terima kasih kepada semua presenters dan saya harap anda semua bolehlah untuk ni semua masing-masing dekat tempat sendiri ya, bukan dekat UiTM sekarang ni. So unfortunately tak boleh join kami lah di UiTM ni. Apa-apa pun terima kasih atas perkongsian dan saya serahkan semula lah kepada dan minta maaf Dr. Hanim kalau sekiranya kami tak dapat contact because we are not aware tak about apa. you dah pindah ke Borneo. Okay, baik ya. Dah Terima pindah kasih. ke Borneo. Baik, terima kasih. Enjoy Borneo somehow. Ya. Okey, saya serahkan semula kepada pengerusi majlis lah. Silakan Sarah. Thank you, Dr. Nazira and all presenters. So before we leave this room, I would like to ask to turn on your camera for a short photography session. Okay. Kita akan ambil 3 gambar, 2 gambar formal, 1 gambar santai. Okay, bersedia dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, gambar santai 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Semoga terus cemerlang dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor-doktor semua. Terima kasih Dr. Bye. Sita.